Okay, Okey, clear. Alhamdulillah. Masya Allah. Tu dia. Sorry lah macam Ifah Okey. buat Kak Siti kena bersiap pula, pakai tudung pula tengah-tengah cuti ni. Tak. Lah, berkarantin. Tak ada masalah. It's okay. Seronok juga bila dapat live dengan rakan artis kan. Bukan selalu pun dapat buat macam ni kan. Ya, kalau kita kena tunggu TV je, kena tunggu masuk rancangan lah, talk show lah. But Ya. rasanya macam apa tu panggil quarantine ni, lockdown ni sendiri mendekatkan kita dengan cara yang berbeza. Betul. Jadi kan? Dia macam mana tahu, walaupun kita jauh tapi kita cuba untuk mendekatkan diri kita dengan orang yang kita sayang dengan apa cara sekalipun. Termasuklah macam cara yang kita buat sekarang ni. Sekarang ni telekomunikasi lah yang paling, saya rasa paling tengah hit sekarang. Orang nak buat meeting apa semua menggunakan kemudahan yang telah disediakan. So Kak Iti pun sempat jugalah kalau bila nak buat meeting dengan family ke apa, so guna inilah kesempatan yang ada. Pun? Sebab kakak ipar dan mak-mak tu Kak Iti sebenarnya tak sihat, duduk di hospital dah 2 minggu. Jadi kita orang selalu ulang-alik bila dah pengawalan pergerakan ni, kita orang dah ambil turn, so tak boleh pergi hari-hari. So memang kita buat live macam video macam tu lah. Okay. Kak Siti tadi Lofa ada tanya dekat IGS soalan-soalan yang diorang nak tanyakan kepada kita dua lah kan, apa dia. Tapi banyak yang berkaitan dengan isu sekarang lah, macam isu yang berkaitan dengan COVID-19 dan juga bila dah kena tak lanjutkan tempoh kuarantin ni kan. So mungkin kita boleh bagi pendapat masing-masing supaya diorang pun terbuka fikiran, boleh terima kita punya nasihat dan opinion. Contoh macam antara yang famous lah yang banyak tanya kan, dia kata macam mana kan untuk orang-orang bila kena lanjutkan lagi 14 hari ni, macam mana untuk orang-orang yang memang tak ada income untuk survive dengan current situation. Peniaga kecil kan? Betul. Kak Siti rasa apa idea kita boleh bagi dekat diorang ni semua? Sebenarnya bukan kata peniaga kecil, orang berniaga di pasar. Ikhlas Kak Siti sendiri pun terjejas juga. Kan kita yang berniaga macam creation untuk pakaian, kita memerlukan pelanggan datang untuk membeli kita punya produk. Begitu juga dengan produk kecantikan, dia orang beli produk kita. Yalah memang ada juga online service, tapi berbeza lah untuk pakaian yang orang lebih suka try, pakai, tengok kan. So nak lagi, kita tak lama lagi nak Ramadan ni. Betul. Dengan baju raya yang kita dah tempah berapa banyak kan. Tapi Kak Iti ambil semua ni secara positif dan kita percaya ada hikmah Allah jadikan keadaan jadi macam ni kan. So nak tak nak kita jangan mengeluh. Susah macam mana pun kita mesti teruskan kehidupan tau. Sebab kita fikirkan ada orang lain yang nak yang bekerja di bawah kita. So itu semua kita kena bantu juga. Kita cuba cari cara yang boleh kita lakukan. Contoh kita kuatkan lagi jualan secara online. Betul. Kita buat banyak lagi marketing strategi. Dan Kak Iti rasa kita bagi jualan yang tidak membebankan rakyat juga. Supaya dia orang pun rasa macam okey dah berapa bulan ni, mungkin berapa minggu ni nak masuk bulan kan, tak bekerja ke apa, mungkin dia orang akan save juga dia orang punya pendapatan. So kita give and take lah. Harga yang lebih adil lah. Harga lebih adil. Cakap tentang macam macam tadi peniaga kecil kan? Bila Kak Iti cakap macam kena ambil dia dengan positif kan. Satu karakter Datuk Seri Nurhaliza yang ramai tahu tapi tak tahu macam mana cara kita nak ikut adalah perwatakan Kak Siti yang sangat penyabar dan juga jarang marah orang. Saya tahu dia kan. But ramai hari tu saya pernah berkesempatan ke rumah Siti, kepada yang mendengar yang melihat ni lah. So macam saya ingat lagi Ashraf cakap yang sepanjang dia duduk dengan Siti ni dengan Mak Iti, dia cakap tak pernah sekali pun dia tengok Mak Iti marah. Saya macam wow. I'm like I was so amazed sebab bukan senang untuk jumpa orang yang yang boleh
tahan Ah, perasaan okay. untuk tidak, apa tu orang Tidak panggil, marah. meletup. Macam mana Kak Kak buat? Iti meletup juga. Marah juga sebenarnya. Mungkin cara setiap orang marah tu berbeza kan. Kak Iti mungkin sebab jenis yang sebenarnya jujur Kak Iti tak suka marah orang. Sebab Kak Iti tahu kalau Kak Iti marah orang memang buruk dan juga dan juga apa, tak best lah, rasa tak best. Uh, kalau nak Paling-paling tengok Kak Iti maksimum sekarang, kalau macam mana? Kalau mana macam mana cakap je lah. Macam Kak cakap Iti je. cakap yang tegas. Hmm? Cakap yang tegas mungkin ada bisa jugalah. Macam tu. Macam Lepas tu cukup. sarkastik lah. Sikit-sikit tu. tapi tapi dengan anak-anak ni tak ada apa yang nak perlu dimarahkan juga. So kalau nak cakap pun kena beri nasihat kan, bagi Kak Iti pun macam anak-anak, ayah dia lebih banyak bagi nasihat. So Kak Iti ni kira kalau ayah bagi nasihat tu kita just support, tapi kalau ada benda tak betul kita cakap baik-baik. Tapi kalau dalam pekerjaan memang Kak Iti seorang yang sangat serius. My staff tahu kalau bila saatnya Siti Nurhaliza tu marah. Oh ya ke? Tapi ya, kalau saya Kena tanya Kak korek Rosie, ni tanya dengan CM, pekerja-pekerja Simplicity ni. dia orang je tahu. Yang Lofa bekerja dengan Kak dah Iti tahu. Lofa dah hari ketiga Yeah. apa tu makan BCT for Oh, okay, thank you. for the third Thank day. you. Sebab Lofa tak nak buat apa kat rumah sebanyak masa, so Yeah. been trying supplement. So nanti Lofa akan share dekat IGS macam mana, apa perbezaan selepas maybe 5 days or 1 week. Thank you, Dek. Thank you so much. Lepas tu kan, Lofa tanya juga macam ni Lofa punya apa pemerhatian lah. Kita sangat busy kan, macam always ada sesuatu je nak kena buat everyday. Dalam jadual tu padat dengan kerja yang berlainan. So tiba-tiba. Huh? Faham, lepas tu tiba-tiba kita kena duduk rumah. Dia duduk rumah, tak ada apa, jadual kosong. Apa yang Lofa experience, bila tiap kali semayang, Lofa rasa lebih macam tahu, kita macam lebih tenang, lebih relax. I take my time. Ambil masa, betul? Ambil masa. Betul. Adakah sama dengan Kak Siti juga? Memang Kak Iti akui. Kalau dulu kita selalu rushing kan, kalau nak apa orang kata, solat pun kita terpaksa tengok tempat dan kena cepat-cepat kan. So sekarang ni Allah bagi hikmah tu lah yang Kak Iti cakap tu. Allah bagi hikmah kepada kita untuk masa yang terbiar ni, apa kata kalau kita buat satu yang bermanfaat, kira dalam agama kita ke ataupun dalam keluarga kita sendiri. Masa ni lah banyak kita boleh buat dua kan. Kalau dulu betul, kita macam tengah hari kita macam alamak ada je kerja, tak boleh, tak sempat. So banyak yang sunat-sunat tu kita boleh buat sekarang. Dan yang lebih penting sekali kat itu memang banyak masa dengan Afiah lah. Tengok Afiah depan mata kan, dengan suami juga banyak kita borak-borak, banyak cerita. Tapi kebelakangan ni untuk berapa minggu ni sebab mak betul tak bersihat, so kita lebih kepada nak tahu perkembangan mak betul sebab baru lepas buat bypass kan. So Alhamdulillah memang dah betul-betul syukur pada Allah, semua memang kebetulan masa kena pengawalan ni lah kita orang dapat semua anak-anak, cucu-cucu semua dapat tumpu pada my mother-in-law ni. Rezeki dia. Alhamdulillah. Rezeki. Yes. Kalau rezeki perhatian apa panggil rezeki perhatian. Betul, rezeki perhatian. Apa ni? Hai Dayah. Oh ramai yang kat sini kita mungkin boleh sapa kan? Boleh. Ada soalan-soalan kakak Afiah pun ada juga. Okey. Tapi peminat setia makan di banyak Lofa lah. Peminat setia di Lofa. Ada ke? Okay, terima kasih semua kerana menonton. Apa ni? Tapi tak lihat, tak boleh. Banyak masa peluang ni. Masak ke? Masak tak. Tapi tak boleh nak elak lah. Macam makan tu sampai Lofa makan sampai rasa macam tak selesa dengan badan dah. So apa Lofa buat? Semalam for the first time Lofa dah start buat workout dekat rumah. Bagus. So tadi pun bangun workout rasa, tapi memang bagi perbezaan lah macam tu. And then kita pun rasa lebih macam lapang sikit pemikiran. Tapi cakap pasal anak-anak kat rumah kan, ada yang mula-mulanya macam best dapat spend time dengan anak banyak, semua boleh duduk dengan family. Tapi ada juga yang cakap macam
Ada juga yang macam anak-anak dah macam tak boleh nak cope, dia orang pun macam dah sampai ke sini dah dengan anak-anak kan. So Faham. mungkin macam sebagai ibu Kak Isti pun macam cari approach yang lebih kreatif lah. Macam mana, apa aktiviti nak buat dengan anak. Mungkin kena tukar-tukar. Mak kena kreatif lah kan. Okay. Betul. Ada kawan Kak Iti yang dah lah daripada satu. Ada yang anak sampai 3 orang, 4 orang. Ada yang cakap okey barulah dia faham perkataan sila duduk diam. Kata barulah faham betul dia jadi cikgu tu sila duduk diam. Itulah keadaan dia. So alhamdulillah macam Kak Iti ni pun macam beruntung jugalah sebab ada kakak dayah yang tolong jaga Afia. Maknanya kalau kita nak me time tu banyak juga masa nak pergi gym. Pagi tadi pergi gym dengan suami memang betul kata Lofa, bila kita pergi gym kita rasa lega walaupun nak start tu sangat berat sangat. Bila dah start tu kita rasa fresh, kita rasa wow. Sebenarnya bersenam ni lebih baik daripada kita duduk diam saja. Kan fikiran kita pun rasa macam lega, darah jalan elok apa semua, makin bersemangat. So banyak benda kita boleh buat. Yang lain kalau dengan Afia ni, Afia alhamdulillah dah 2 tahun. Dia memang dah banyak bercakap. So lari memang tak boleh stop, sekejap lagi sana, sekejap lagi sini. So okey lah, ada kakak dayah tolong tu so far alhamdulillah. Tapi bagi yang ramai anak tu saya faham lah macam mana keadaannya. Saya harap kita buat aktiviti lah kan sebab budak-budak ni dia akan bagi tumpuan kalau kita ada aktiviti. So buatlah aktiviti macam kalau ada melukis tu melukis kan. Macam semalam kakak dayah ajak Afia main plaster tanah liat. Kita tanah liat kan juga. Buat number dan sebagainya. Oh dia suka. So bila budak ni ada aktiviti dia seronok lah. Kan? Sebab sekarang ni pun nasib baik ada jebat je kat rumah. Itulah. Kalau tak ada jebat, tahulah macam mana. Nasib baik ada itulah. Yang lain, Kak Iti rasa ialah bagi yang tak mempunyai kemudahan. Contoh ya, kalau tak ada apa-apa, rumah yang hanya rumah flat ke apa, kita dapat rasa macam mana dia rasa macam duduk dalam satu rumah yang tak boleh nak keluar. So saya harap kalau yang punya anak ramai, duduk rumah tak besar sangat, kalau boleh kita ambil peluang ni untuk yelah kita ambil semua perkara ni dalam satu bentuk yang positif lah. Bila kita fikir macam masalah apa nak buat masalah, memang akan jadi masalah kan. So sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat lah untuk rapatkan kasih sayang, sama-sama bagi bantu. Sebab tu lah kalau macam bagi yang masih jual-jual barang macam contoh makanan ke apa, Kak Iti tak ada masalah kalau untuk ialah nak order supaya bagi diorang sokongan kan, diorang buat bisnes makan-makan apa semua. Yang lain tu ialah semua orang akan menghadapi situasi yang sama. Tak kira lah bisnes yang besar ataupun bisnes yang kecil, sebab bila bisnes yang besar dia lagi besar tanggungan kita. Kalau bisnes kecil tu mungkin tanggungan kecil. Macam Lofa sendiri untuk bisnes Lofa yang perancangan kami untuk untuk raya ni tahun ni kita dah kurangkan banyak. Ada yang Lofa terpaksa drop pun sebab tak sesuai kan bila kita dah rancang macam okay ini dah kena launch a month before, ni dah 7 weeks before. Tapi bila dah jadi macam ni kita kena adjust ikut situasi. Tapi tak dinafikan memang akan ada kekurangan dari segi keuntungan tu, tapi kita tak nak macam buat tapi at the end kita yang kena tanggung rugi. Jadi untuk Lofa rasa lah kan untuk peniaga usahawan SMEs kat luar sana, satu kena kreatif dari segi pemasaran, lebihkan digital, gunakan utilize this platform untuk pemasaran secara digital dengan lebih, dan price setting tu kena dengan keadaan ekonomi kita sekarang. Lepas tu dah kena rancang dah. Mungkin selepas right after raya dirancangkan supaya kita taklah tanggung banyak sangat kerugian macam tu. So
perancangan masa panjang tu kena buat since tak ada apa kat rumah kan. Mungkin boleh buat meeting Betul. Zoom dengan staff. Apa tu dah boleh plot dah start plotting dah strategi tu dari sekarang lagi. And lepas pula kesian jugalah dengan orang-orang yang sebenarnya kat sini kan, bila kita dah Betul. the first 1 week kita duk cakap stay at home, jangan jadi pembunuh, jangan keluar Betul. menyebarkan virus bla bla bla. So alhamdulillah dah 95% rakyat Malaysia dah mendengar dah apa tu apa yang Saranan ya, betul. PM suruh, kerajaan suruh. Tapi Ya. sekarang ni macam yang 5% yang degil lagi tu tak tahulah nak guna bahasa apa nak bagi orang faham kan. Tapi sebenarnya tengok macam negara Italy kan. Bila dah jadi out of control sampai diorang pun dah macam give up. Macam okay kami dah out of control, tak boleh buat apa dah. Cuma kita boleh slow down the rate yang kena jangkitan je sekarang ni. So kita doa agar jangan sampai ke tahap tu. Sampai tahap macam tu. Lufan nak jangan sangat. Sampai kita tahap. Betul, Lufan nak sangat. Kalau ada salah satu channel TV station, channel TV yang kita yang akan finally akan buat approach yang macam hari-hari pada jam apa ada bacaan Yasin ke bacaan Al-Quran serentak seluruh negara. So far tak ada lagi. So far hanya secara online. Semalam ada secara online lah. Semalam dia ada post satu ialah masing-masing diminta untuk bacakan Yasin pada malam yang diberikan jam berapa, semalam 8.45 kot. Mereka minta baca Yasin beramai-ramai di rumah masing-masing lah. Itu ada salah. Cuma mungkin tak menyeluruh. Tak menyeluruh. Kalau boleh macam Lofa cakap, tak boleh ada dekat TV buat pengumuman kan? Itu dan juga di TV secara live supaya benda tu macam macam everyday orang boleh ikut dan mana tahu berkat. Betul. Harap-harap ada stesen TV yang tengok lah apa yang kita cakap ni. Cadangan saja. Sebab betul, insyaAllah. Sebab impact dia sangat besar. Sebab ini bukan masalah kecil-kecil punya, satu dunia kot. Masalah satu dunia yang mengalami dia. Dan kita harap sangat orang Malaysia tolong disiplin, tolonglah berkorban seketika. Kalau kita korban, disiplin betul-betul, insyaAllah kita boleh cepat pulih. Bila kita tak disiplin, kita masih ambil mudah semua benda ni. Alah tak ada apa. Itu yang akan berlarutan jadi macam mana negara luar. Italy lah contohnya. Sebab tu bila kerajaan minta duduk kat rumah, kalau tak ada hal penting, duduk kat rumah. Sebab dengan cara duduk kat rumah kita boleh kontrol ataupun kita boleh basmikan virus ni kan. So bukan untuk diri kita, untuk orang lain, untuk semua orang lah. Kita dah lah nak Ramadan ni. Aduh. Betul. Ramadan nak raya. Ada juga orang cakap macam artis-artis Korea banyak yang menderma and then diorang announce that publicly. Dia kata kenapa artis Malaysia tak macam tu. So mungkin kita boleh betulkan juga pemahaman mereka, orang rakyat Malaysia terhadap selebriti Malaysia. Saya rasa ramai je yang membantu secara diam-diam. Dan kita tak boleh nak samakan selebriti Korea dengan selebriti Malaysia. Lain kan? Betul. Macam mana pendapat? Setiap orang, macam setiap orang ada cara dia. Ada orang, okay. Bagi Kak Iti senang je. Nak bagi orang tahu, tak apa, tak salah. Sebab kita influence orang untuk sama-sama bantu. Tak nak bagi tahu pun tak apa. Itu hanya Allah dan kita je tahu. Jadi dua-dua cara tak salah sebenarnya. Cuma netizen kita ni suka mempersoalkan. Kalau tak senyap tak bagi, mereka kata kita tak ambil peduli. Tapi bila kita bagi, cakap pula kita menunjuk-nunjuk. So yang sudahnya kita tak boleh hidup dengan cakap orang kan. So apa yang kita buat, kita rasa kita dah buat, kita senyap, tak ada jadi masalah. So masing-masing lah kita bagi kesedaran pada diri kita sendiri. Bukan masanya untuk kita nak menyalahkan orang, nak membetulkan orang. Tapi ini masa untuk kita betulkan keadaan je. Betulkan suasana yang tengah tak okey ni. Ikutlah apa yang telah kerajaan minta kita buat. Dan yang paling penting sekarang kita ramai doakan kita punya barisan harapan yang tengah berusaha bersusah payah
hargai kesusahan mereka ni dengan cara kita duduklah kat rumah. Janganlah pergi merata-rata, jangan kita ada yang cakap dengan Kak Iti juga. Susahlah macam bagi mana yang kerajaan dah cakap yang boleh keluar, yang boleh bekerja, yang sepatutnya bekerja tu kita faham keadaan dia. Tapi bagi yang memang tak bekerja tu tolong duduk dekat rumah. Kan? Macam mana yang bahagian post ni, bahagian Grab yang menghantar, bahagian bank dan sebagainya tu, kita juga menghormati mereka. Mereka juga kiranya macam boleh dikatakan macam memperjuangkan juga diri diorang lah. Sebab bila mereka keluar, mereka terdedah juga dengan perkara virus ni kan. So, mana yang tak kerja tu duduk kat rumah. Janganlah nak keluar kalau tak ada apa-apa perkara yang penting. Itu je kita minta kan. Kak Siti, ada juga yang saya cakap macam ni. Okay, ketua keluarga boleh keluar pergi beli barang. Seorang, kalau polis tahan kereta, tapi ada lebih daripada seorang dalam kereta, memang akan banyak disoal lah. Tapi kalau seorang yang keluar dan tak jauh daripada address rumah tu, mungkin anda berasa baik dan dilepaskan. Tapi orang cakap, ketua keluarga boleh keluar pergi beli barang. Tapi bila suruh beli barang, banyak yang salah. Tak tahu. Jadi isu-isu suami yang mungkin kurang peka dengan nama-nama barangan dapur, nama-nama sayuran semua ataupun apa-apa je lah. Apa mungkin nasihat kat situ untuk sang suami luar sana yang kena dah start pay attention tau kepada benda-benda ni. Tahu sebenarnya. Itulah. Dalam keadaan macam ni, yalah apa pun dah kira macam darurat. Nak kata darurat tak adalah kecemasan lah macam ni kan. Yalah. Isteri pun kena bagi senarai, kena bagi gambar. Lebih sikit lah kena buat kerja sebenarnya. Mungkin boleh Google ni bagi gambar. Saya kalau, yalah macam Datuk K, dia tak keluar lah pasal saya ada yang memang jaga kat rumah lelaki untuk pergi selalu pergi pasar, pergi beli barang, barang-barang tak cukup. So memang saya akan pesan, Kak Iti akan pesan pada dia, Google gambar barang, bagi Google gambar barang, bagi kat dia. Saya nak benda ni, beli berapa. Memang banyak sikit lah kerja dia. Tapi nak buat macam mana, itu je cara penyelesaian dia. Betul. So kalau kaum suami tu ada setengah juga suami yang memang dah biasa beli barang kan. Ada yang tak pernah beli barang tu agak sukar sikit. So isteri kena bagi direction tu lebih sikit lah sekali yang gambar. Betul. Tapi Google lah paling terbaik. Lofa pun banyak Google. Kalau dulu nak beli barang, Lofa tak masak sangat kan. Jadi macam banyak benda tak tahu. Nama sayur, nama makanan semua. Jadi banyak Google je. Jadi untuk semua suami yang kena beli barang, Google je. Lofa sempat tengok Nur Danish kena pergi beli tuna steak. Tuna, dia kena beli tuna steak. Tapi dia pergi beli ikan tongkol. Oh, itu kalau Nora ya? Nora pergi, sebab Nora kan sebab banyak masak yang memasak kan. tu net. Betul. Faham? Patut dia. Tapi bila dia Google, ikan tongkol tu jatuh dalam kategori ikan tuna. Okay, ya betul. Macam, okay lah, boleh lah Nora. Itu lucu lah, pengalaman lucu. Tapi okay lah sebenarnya. Bagus juga sebab kita boleh belajar banyak benda sebenarnya. Selama ni mungkin kita tak ambil kisah kan. Okay, ada yang tanya soalan dekat komen. Tadi ke atas. Okay. Cuma sambil kita cari soalan tu, Lofa nak share. Dekat Indonesia pun dah makin menular kan perkara ini. Dan Lofa macam tadi ada my team tunjukkan satu video ni yang satu mangsa mangsa COVID-19 yang dah pun meninggal dunia dibawa balik ke rumah. Betul. Oh my God. Jadi pun tengok. Rasanya itu macam mana? Yelah macam mungkin kita ni negara Malaysia, saya rasa sebab kita tak seramai Indonesia. Indonesia dia punya penduduk tu terlalu ramai dan bila COVID tu melanda negara diorang, tak tahulah mungkin mereka mungkin dalam keadaan yang tiba-tiba ke apa ke sebab
kalau dekat Malaysia, mula-mula pun kita macam okey, macam bagi ada foreigner datang lagi kan. Tapi Ya, ya, akhirnya ya. kita kita akur dan banyak info-info tentang COVID ni yang kita dah tahu. Kita dapat tahu yang COVID ni tak boleh disentuh, kita tak boleh sentuh orang yang dah positif, kena jarak dan sebagainya. So info tu kita dah dapat lebih awal, saya rasa. So itu yang membuatkan saya rasa kita ni agak tuah juga. Sebab Betul. bila macam sahabat-sahabat saya tengok gambar yang macam tu, kita rasa macam simpati juga. Kerana Betul. dia ni tak tahu ke yang orang yang positif ni kita tak boleh dekat, kita tak boleh sentuh, tak boleh apa. So Mungkin kurang faham. hopefully Mm-mm. kena hopefully kan Indonesia akan cepat-cepat kembali pulih. Kan sebab saya ramai juga sahabat kat sana, keluarga-keluarga uh, ya, keluarga saya sudah anggap keluarga lah. Saya punya peminat dan semuanya di Indonesia, saya harap diorang ambil tahu tentang Serius, apa betul. sebenarnya virus COVID-19 ni, apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh harus kita elakkan. Itu yang paling penting. Lofa rasa Ya. kan kat sini macam dekat Malaysia kan, kita ada ramai barisan selebriti yang sangat vocal when it comes to spreading the awareness Ya. about COVID-19 sendiri. Ramai yang post video, cakap live macam partner sendiri, interview itu dan ini. Ya, Dan ya. disebabkan peranan masing-masing selain daripada kerajaan dan juga pihak-pihak tertentu, kita pula memainkan peranan kita Betul. yang Sebab sangat kita ramai, bagus. betul. Kita Jadi, berbeza. Kita hmm, berbeza sebab Kak Iti rasa bila golongan selebriti ni, artis ni dia banyak diidolakan oleh peminat. So platform yang kita ada ni, kita kena guna sebaiknya untuk beritahu diorang info tentang COVID. Dan ini kelebihan yang kita ada berbanding dengan, yalah kalau orang lain kan. Bersyukurlah saya sebenarnya, kita kan lepas kita syukur kerana kita ada ruang dan peluang untuk kita berkongsi dengan masyarakat info-info yang terbaik. yeah. Okay, Lufa cuma nak share satu, maybe last one lah from me dan mungkin satu lagi daripada Kak Siti. Kalau ni apa yang, okay, dua benda actually. Kan Lufa punya Okay. anak sepupu Lufa Okay. positif, Yang kena positif, positif tu ya. ya, positif COVID-19 dan sekarang masih lagi dalam hospital. 9 days to go sebelum dia buat the second test, baru doktor akan decide sama ada dia boleh lepas atau tidak. Jadi bila saya rujuk kepada Dr. Zakro, hari saya ada buat Zoom live bersama dengan Liza, Dr. Sani dan Zizan Razak. Doktor cakap bila baby yang di bawah 1 tahun ni terkena virus ni kan, jadi paru-paru mereka bukan paru-paru yang matang. Jadi dia orang tak ada ACE receptors. Jadi kalau virus tu masuk, dia tak akan bertindak balas dengan salah, kalau salah tolong betulkan saya. Dia tidak macam capture isi receptors tu, so tak ada komplikasi di paru-paru. Dia hanya virus akan masuk dalam darah dan dia akan demam dan batuk saja. Jadi untuk baby ni alhamdulillah insya-Allah tak akan ada isu lah. Hopefully InsyaAllah. memang tak ada pun data dari China ke dari negara lain yang ada kematian untuk bayi ataupun budak-budak kecil. Yang paling muda sekali pun 5 tahun tak silap saya. Itu pun mungkin dia pun dah ada complication yang tertentu. Dan yang kedua, Dr. Zakir sempat berpesan kalau kata kita terpaksa pergi beli dekat pasar raya, pergi beli groceries, bawa sanitizer dan kalau lagi bagus ada alcohol spray. Contoh macam ni, kita nak ambil troli, kita spray dulu kat troli tu ataupun wipes kat troli tu dan baru kita pegang. Dan kemudian kalau kita nak ambil cereal punya kotak ke, sayur ke, plastik ataupun buah ke, kita ambil letak dalam bakul, sanitize. Kalau tak ambil satu barang, sanitize. Kenapa kita kena sanitize? Kalau katakan 10 barang kita ambil, 10 kali lah kita kena sanitize. Sebab belum tentu lagi macam mungkin kotak cereal tu dah dipegang oleh 10 orang sebelum kita pegang. Jadi masa di grocery, masa di tempat pasar raya, sentiasa sanitize selepas pegang barang. Itu saya punya nasihat dan juga pesanan. Dan bila balik terus mandi, buka baju basuh, bla bla bla. Jangan ambil mudah. Benda ni mungkin dirasa macam alah tak adalah, dah pergi groceries dah setiap hari, tak ada apa jadi pun. Tapi who knows? Betul. Sebab nak kalau mana yang ada ahli keluarga, ada anak-anak kecil, yang walaupun kita tahu mungkin COVID tak menyerang, tapi sebagai
apa orang kata langkah keselamatan kan. Macam kat rumah ni pun, ni kat sini pun ada, kat ruang tamu Kak Iti letak. Okay. Dekat bawah, dekat guard Kak Iti letak, dekat setiap tempat mesti ada supaya siapa tetamu yang datang pun kita tahu dia dari mana dan ni dia dah sanitize dia punya tangan. Memang pesan kepada kita punya helper ataupun siapa-siapa je yang keluar, dia mesti bawa sekali sanitize untuk selalu dia bersihkan tangan. Dan selamat pun kita memang bagi suruh dia orang pakai glove. Pergi pasar ke, pergi pasar raya, pakai glove supaya apa orang kata, lepas dia beli barang dia boleh buang aja glove tu dan sanitize balik. Kan banyak juga glove yang boleh pakai yang jenis plastik lah, jenis macam-macam. So memang dan ini bukan main-main. Betul, ini bukan main-main punya masalah, ini bukan main-main punya virus. Kak Iti tak faham kalau orang yang masih fikir, tak ada apalah, tak ada apa. Memang Kak Iti tak faham. Sebab dia tak rasa takut tentang keselamatan dia dan juga keluarga. Dan last kali mungkin sebab Lufa banyak order GrabFood kan, kat situ mungkin masak kan ni. So kalau GrabFood Lufa pesan, dekat helper Lufa, okay, ambil makan, minta dia letak atas meja, kita ambil. Lepas tu, lepas keluarkan daripada plastik, kotak semua tak ada pinggan, basuh tangan, buang plastik tu, jangan simpan. Kan kalau nanti kita simpan lah nak, kan, jangan simpan. So, itu mungkin kita terlepas pandang tapi juga kena ambil serius. Betul. Mungkin pesanan terakhir lah Kak Siti untuk semua orang. Okay. Kak Iti nak ucapkan terima kasih pada Lufa kerana bila buatkan perbincangan macam ni, kita boleh berkongsi banyak perkara. Dan bagi yang menonton ni pun, saya harap kita dapat bagi manfaat juga kepada anda semua. Bukan dan borak-borak saja. Dan yang paling penting sekali, kita sama-sama doakan semoga masalah ni cepatlah berakhir kerana kita masih ada keluarga ataupun orang-orang di bawah kita yang kita nak bantu untuk mereka bekerja secara diri, secara ekonomi. Kita nak sampai ia berlarutan sampai 3 bulan. Ya. Kalau kita disiplin, kita ikut kata, insya-Allah masalah ni akan cepat berlalu dan kita boleh keluar macam biasa. Sayangnya kita dapat jumpa family kan, tak boleh gathering, tak boleh yalah, banyak benda kita dah terlepas, tapi Allah mengetahui segalanya dan kita percaya semua ada hikmah daripada Allah. InsyaAllah, thank you so much kerana setuju untuk live dengan saya hari ini. And Kak Siti tolong keep on reminding rakyat Malaysia, share kita punya information supaya semua orang sentiasa beringat. Nanti lepas 2 minggu orang keluar, mana tahu. So betul. Kan, jadi kita sebagai bukan frontliner, saya sebagai selebriti yang kira media untuk pemberitahu ni pun kena sentiasa ingatkan. Betul, terima kasih Kak Siti. Terima kasih Dik. Terima kasih, Alhamdulillah. Suka sangat. Okay, Rafa akan save. Salam kat mak, salam kat family. InsyaAllah. Rafa rasa diorang semua tengok. So untuk diorang yang nak tengok live ni, saya akan save dan kita boleh tengok balik nanti for 24 hours. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye. Okay, thank you so much. Saya harap perbincangan ataupun discussion soalan-soalan yang Kak Si jawab dapat beri idea ataupun dapat beri manfaat kepada kita semua. Dan saya sebenarnya sedang menantikan jawapan daripada seorang figura yang saya sangat-sangat idolakan. Dan masih lagi menunggu jawapan. Saya sangat berharap beliau akan say yes untuk live bersama saya dan kongsikan pengalaman dan juga nasihat beliau kepada kita semua. So I cannot wait to share the news with you guys. Hopefully dapat. Tapi untuk esok saya akan bersama dengan Nabil. Lama kan tak kacau dia dan juga tak bekerja dengan Nabil. So esok 5 petang saya bersama dengan Nabil Ahmad dan mungkin you guys juga boleh suggest siapa yang you all nak tengok saya live
untuk berseorangan bersama. Dan saya harap bila kita berseorangan bersama ni korang tak rasa keseorangan. And sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang ditanya tadi melalui IGS tadi kan. Contoh macam ibu bapa yang bawa anak keluar pergi beli barang dapur, macam mana manage work from home. Sebenarnya manage work from home memang semua orang tak biasa. Daripada company sebesar-besar Alam sampai lah yang sekecil-kecil company pun memang semua ni adalah satu, orang kata, rutin yang baru yang kita kena start to adapt. Jadi saya rasa as long as you guys ada schedule dan juga work log yang korang boleh check, buat checklist, okay, kerja apa dah siap, ikut jadual ke apa semua, as long as we have that, mungkin at least akan adalah progress kerja tu sekurang-kurangnya, dan korang boleh track pekerja mana yang buat kerja, pekerja mana yang tak buat kerja. And I think untuk ibu bapa yang masih lagi kurang awareness tentang tidak boleh keluar pergi beli barang dapur dengan anak tu, tolong ambil ni satu benda yang serius. Pergi seorang cukup lah. Tengok macam Betty Rahman tu pakai baju dan sok pergi beli barang. Sumpah terhibur. Thank you Betty for that. And saya lupa tanya tadi satu soalan dengan untuk Kak Siti, perspektif bahagia dan juga happiness. Saya rasa kalau saya lah kan, perspektif bahagia dan juga happiness, as long as dulu mungkin masa saya 20-an saya tak, masih lagi macam mencari how to be happy, how to make yourself, how to always stay happy and content and everything. So saya rasa macam okay, kena cari banyak duit, kena selalu keluar, kena ada banyak kawan, bla bla bla. But at the end of the day, sama ada you ada banyak duit ke, famous macam mana ke, everything, the most important thing is that you have to love yourself. You have to know yourself, you punya weakness, you punya strength, and then you work around it. Macam mana kalau kata dalam setiap keadaan, dalam apa-apa keadaan sekalipun, if you kenal siapa diri you, and then you know macam mana to motivate yourself, saya rasa benda tu akan buatkan you rasa lebih tenang dan lapang. And dari hari ke hari saya makin banyak belajar tentang diri saya, apa yang saya inginkan. Saya sentiasa prioritas diri saya dahulu, dan baru saya akan macam evaluate balik, okay, apa yang I boleh selitkan untuk orang-orang selain. Sebab when it comes to me, I'm not married, I don't have any commitments, dan juga tak ada anak. Tapi yang paling utama adalah ibu bapa saya dan juga keluarga. Itulah macam banyak je benda nak cakap sebenarnya. Tapi I think I'm just gonna wait for Nabil to go live with me tomorrow, dan kita akan kupas banyak lagi soalan-soalan lain. Mungkin dengan Nabil lebih banyak melawak lah kan, sebab Nabil lah mana nak serious. But I think when it comes to isu affected ke tak dengan keadaan sekarang, semua pun terjejas. Saya ke, baik Kak Siti ke, Datuk Siti ke, selebritis atau bukan selebritis, business owners, jutawan tak jutawan, semua terjejas. Dan saya tak boleh nak imagine macam mana, how to overcome ataupun untuk recover daripada fasa ni completely. How long it will take for us to recover from this. Mungkin slowly kita akan dapat tengok pattern dan juga bentuk how do I say, the pattern lah. So saya akan kongsikan sikit bit by bit. So hopefully you guys terhibur dan dapat banyak pengajaran juga manfaat. So thank you so much. So esok dengan Nabil 5 petang, okay? Bye. Assalamualaikum.